Audio Jungle. Wabarakatuh, salam sejahtera. Saya percaya sudah dengar Guan Eng, Mat Sabu dan rakan-rakan yang lain. Dan saya bawa mesej yang sama dalam Pakatan Harapan, dalam keadilan, iaitu meminta rakan-rakan di Johor membuat keputusan membatalkan rancangan muslihat UMNO yang mempamerkan keangkuhan kuasa dia, nak gunakan Johor sebagai permulaan menuntut ada pilihan raya pusat semata-mata nak bebaskan tokoh-tokoh mereka daripada rasuah. Pilihan raya harus diadakan untuk mendapat mandat menjaga rakyat, bukan untuk mempertahankan satu dua ketua yang telah dihukum oleh penjara mahkamah. Bukan penjara maksudnya. Sebab bilik saya masih kosong yang di Sungai Buloh. Sekarang maklumat, saya baru cek 2 minggu yang lalu daripada pegawai penjara. Dia kata dia sudah dibersihkan. Saya tak tahu untuk apa, tapi memang dibersihkan. Baik saudara, ini yang penting. Sebab saya tengok UMNO, MCA, MIC bersumpang juga. Dia tanya, why do you need elections? Stability. Stability, kata dia. Apa dia ni stability apa? Sekarang pun dia boleh buat. Kalau dia buat pembangunan rakyat, kalau dia buat perumahan rakyat, kalau dia turunkan harga barang, macam Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, cari jalan bantu mengurangkan sedaya upaya walaupun ini urusan kerja persekutuan. Tak ada masalah. Udah ada. Memang tahu PH mengambil keputusan semua wakil rakyat, DAP Amanah Keadilan harus sokong semua keputusan yang pro rakyat. Jadi untuk apa nak buat pilihan raya? Dia belajar begitu tinggi, dengan SOP begitu begini, dengan on record, macam-macam masalah dibangkitkan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, hujah mereka, ya, saya bagi contoh ya, kerana kerusi majoriti kecil, dia kata Negeri Sembilan tu kecil. Dia kata kalau kerana kerusi kecil majoriti, tak ada pelaburan datang Johor. Pasal apa pelaburan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan yang majoriti kecil meningkat tinggi, lebih tinggi daripada Barisan Nasional Perintah. Ini soal governance, soal pimpinan yang punya kewibawaan dan kredibiliti, bukan pimpinan yang rasuah dan tidak boleh fokus dalam soal pembangunan. Dia tidak fokus dalam soal pelaburan, dia fokus dalam soal politik. Itu sebab pelaburan tak sampai. Johor punya potensi yang cukup baik kalau pimpinan yang baik. Saya beritahu dulu tentang sejarah Johor itu sendiri. Johor Riau Linggi, Empire Kesultanan Johor masa itu. Dan kita boleh guna sinergi yang sama kalau pimpinannya itu berwibawa. Sekarang Johor, Singapura, kawasan Batam, Riau Linggi ini satu triangle yang sangat penting dan strategik untuk pembangunan kawasan ini. Untuk apa? Pembangunan mengurangkan kadar pengangguran. Seperti Mas Sabu sebut tadi. Keluar sekolah pun tak bekerja. Dapat diploma pun tak dapat kerja. Keluar universiti pun tak dapat kerja. Apakah ini jadi isu yang dibangkitkan? Tak. Yang dibangkitkan stability untuk kuasa kerajaan. Jadi itu isu yang saya ingat harus ditekankan. Mengapa kita pilih sokong Zul di sini, Zulkifli Ahmad, dan calon ada Amanah Pakatan Harapan dan beberapa kawasan yang ditandingi oleh keadilan atas nama Pakatan Harapan bersama. Untuk apa? Untuk memberi satu alternatif konsep pembangunan yang pro rakyat, bukan meneruskan cara yang sama yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Nak bagi mandat kepada dia. Apa istimewa dia? Apa keupayaan dia? Selain daripada nak tunjuk kuasa dan nak tekan supaya diadakan pilihan raya umum cepat.
dengan tujuan menyelamatkan tokoh-tokoh dia yang sekarang ini syarat dengan soal rasuah. Saya percayalah cakap saya. Kalau menang UMNO Barisan Nasional, rencana mereka adalah untuk menuntut pilihan raya umum segera. Dan tujuannya itu cara menyelamatkan tokoh-tokoh dia dalam kes rasuah. Tidak ada cara lain boleh menyelamatkan mereka, melainkan dia minta daripada mandat rakyat. Saudara, kerja rakyat adalah memastikan kerajaan yang menegakkan rule of law, bukan hukum rimba. Those with power will determine the results. No, it's the law. Dan the law itu applies both to the rich and the poor. Pimpinan negara dan rakyat, dia bukan ada dua jenis hukum, bukan two sets of laws. Satu untuk orang kaya, satu untuk orang miskin. Anak orang kaya lepas, VIP, langgar SOP lepas. Apa? Kita ni hamba ke? Ha? Negara ini siapa? Bapak dia punya ke? Ya, marahlah kita. Kita pun kena berapa ribu dah. Haram sungguh. Ya. Gambar dah tukar. Bila kita bising, sekarang dah tukar boleh. Kalau tak pakai emas. Apa ini main-main ke? Ini ingat Karpasing. Main-main ke? Jadi itu saudara katakan. Kemudian perbicaranya bohong. Tengok kita bincang soal Felda. Saya sebut dalam kempen-kempen saya kata Tun Razak, Marum Tun Razak buat Felda, kutip orang-orang kampung yang paling miskin, termasuk dari Pulau Pinang, termasuk daripada kampung saya pun ada 2 keluarga yang paling miskin, dibawa ke Pahang jadi peneroka. Orang miskin diberi tanah, dan meneroka generasi pertama itu memang hutan belantara. Mai anak dia buat FGV, rugi. Apa jawab Datuk Seri Najib? Takkanlah saya nak khianat usaha besar bapa dia. Tambi, harus tahu bahawa sebenarnya dengan FGV rugi 9 bilion ringgit wang peneroka. Ya. Bila dia letak Isa Samad sebagai pengusi. Apa? Kita lupa gitu. Ya. Tak kira orang kata orang Felda masih kita bawa. Tak. Kerja kita pergi turun dan terang. Bukan pejuang namanya. Pejuang pula lah. Kalau kita tidak sanggup turun dan menerangkan, kita turun. Saya pergi beberapa Felda. Orang kata ini memang kubu UMNO. Saya apa kubu? Pulau Pinang dulu sebagian besar, selain daripada kawasan-kawasan di Penang yang majoriti bukan Melayu, semua kubu UMNO. Semua ya, kubu Barisan Nasional. Matampau kubu Barisan Nasional masa itu. Siapa lawan saya? Mak Sabu. Mahfuz Umar. Ya. Dulu. Sekarang jadi kubu Pakatan Harapan. Jadi jangan ni di Johor ni sendiri. Berapa kawasan yang dimenangi oleh PH Parlimen? Siapa jangka? Dulu kalau kempen pimpinan UMNO jangan turun ke Johor, sebab ini memang kawasan dan kubu UMNO yang tidak boleh digugat. Sekali terbalik dengan Menteri Besar, dengan tokoh veteran, kalah. Jadi saudara, ini kerana kesedaran rakyat. Ini katakan tugas kita dalam kempen ini bagi pencerahan, pendedahan maklumat. Macam Felda. Dan saya sebut di Parlimen sendiri. Saudara Mak Sabu ada. Selalu saya sebut di Kelana Jaya, dia marah saya dari Kota Raja. Ya, saya kata betul. Tun Razak buat dan kita akui sumbangan dia. Tak semestinya kalau bapa dia buat, anak tak jahanamkan. Banyak cerita dalam sejarah. Bapa itu pejuang, anak merosakkan. Tak ada orang pertikai Tun Razak. Dasar politik banyak, ISA dan sebagainya. Tetapi untuk membangunkan masyarakat luar bandar dan track record tidak dikaitkan dengan rasuah. Kemudian Tun Hussein On,
Saya sebut gitu juga. Bukan kita kutuk semua. Tun Hussein On saya ingat lagi. Saya Menteri Kewangan. Mak Sabu kata, Guan Eng yang Menteri Kewangan. Kecil hati saya. Macam saya tak pernah jadi. Mak ni hang ni. Bila saya Menteri Kewangan, fail cukai kematian harta Tun Hussein On sampai ke meja saya. Saya tentu tengok. Masa itu dia dah meninggal. Saya tengok-tengok, tak banyak kata dia. Dia anak Menteri Besar Johor, Datuk On Jaafar, pejuang kebangsaan dan orang aristokrat. Kemudian dia jadi menteri, Perdana Menteri. Tengok harta dia sederhana. Saya tak kata miskin, sederhana. Tak ada Mulia Sabah kata kutip sana puluh juta, tak ada. Jadi saya guna kuasa saya membatalkan cukai itu. Kerana saya kata, kalaulah pemimpin begini, kita boleh salute, hormat. Itu bapa. Yang anak, itu kita teliti lain. Jadi sebenarnya bukan dalam sejarah, bukan kita tidak ada. Tetapi yang saya kesalkan ialah perbincangan ni macam Felda sekarang tak ada apa-apa. Tak ada apa, rugi. Pembelaan tidak cukup. Generasi kedua rumah pun tak boleh buat. Tanah pun tak selesai. Apa pemimpin? Hidup Melayu, hidup Melayu. Saya tu belajar pada Mak Sabu ni. Ya. Saya tengok tempo tinggi. Saya jauh jalan sebagai warung-warung tengok tengah makan. Saya tengok Guan Eng ni tak ada tekanan rendah, tinggi. Ini perang betul-betul semua ni. Jadi saudara, itu Felda. Kemudian macam MDB, macam tak ada apa-apa. Itu sebagainya yang diterangkan. Kita tengok banyak yang diterangkan dulu. Sudah tahu, Tony Pua, Rafizi dan pimpinan lain tentang MDB. Yang nak boleh pertahan lagi, saya heran. Takkanlah nak harap orang kampung, rakyat bawah ni bodoh semua. 32 bilion tertanggung, ya. Dan satu dunia tahu, libatkan Leonardo DiCaprio. Tahu Leonardo DiCaprio? Pernah dengar? Ya, yang Titanic. Filem baru dia apa? Filem baru dia? Wolf of Wall Street. Ya. Boleh tahan apa Johor kaki tengok wayang ni. Semua tahu. Baik. Semua terlibat. 200 juta untuk Wolf of Wall Street daripada anak Najib. Kemudian bagi hadiah painting Monet dan lain-lain. Tapi Leonardo DiCaprio lepas jadi isu, bagi balik hadiah-hadiah itu kepada Department of Justice Amerika. Kerana dia tahu wang itu wang curi oleh Jolo dari YMDB, dari kerajaan Malaysia. Jadi bintang filem Hollywood pun ada prinsip dia. No, I cannot take it. Dia serah balik. Yang ni yang bangai-bangai sini ni. No, I'm right. Pidah. Saya tak berkata, podah. Ya. Ke apa nama perempuan yang model top model Australia tu? Oh ya, tahu tu. Boleh tahan kan? Tak boleh lupa perempuan cantik sikit. Miranda Kerr. Berapa ratus ribu dolar punya necklace. Baik. Report. Siapa bagi? Jolo. Kemudian bila keluar laporan, Miranda Kerr, that model, hantar balik necklace itu ke Department of Justice, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Saudara, wang siapa? Bukan wang Jolo, wang MDB, kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia. Lalu kita susah. Dan cuba polis itu betul pahat, dia kata, Tok Sri jangan lupa. Jadi kerajaan tolonglah kami allowance sikit. Allowance banyak pun boleh kira kalau orang tak curi duit. Ya. Ini, bila sebut gaji minimum. Yang PH perjuangkan, lulus sebenarnya tu. Kemudian mari Perdana Menteri Ismail. Orang tanya, macam mana gaji minimum? Setelah berbincang dengan syarikat-syarikat besar, mereka tak setuju.
Ni, hang ni, Perdana Menteri tokek ke? Tanya tokoh-tokoh besar. Untung 2 bilion, 3 bilion. Tengok syarikat besar. Top Glove, bilion. IOI, bilion. Syarikat yang bilion. Kita takkan nak minta kedai warung ni tu. Bukan tindakan pada warung kalau ambil. Nantilah dulu. Kita tak suruh kedai-kedai kecil ni. Yang syarikat besar ni boleh gunakan dulu. Bayarlah gaji minimum. Tapi Ismail kata, Perdana Menteri kata, tak boleh sebab syarikat besar tak boleh. Saudara, pasal apa tak datang pilihan raya? UMNO kata kami mewakili syarikat besar. Tak bagi gaji minimum. Saudara kena bagi tahu. Saya percaya dia dengar. Dia akan ulas ucapan kita. Jawapan Perdana Menteri, kita tak boleh bagi kerana syarikat besar tak setuju. Saudara, jelas UMNO ini mewakili syarikat besar. Melayu kaya, Cina kaya. Bukan rakyat semuanya. Oleh itu, salah kalau kita mengambil keputusan untuk mendukung mereka. Bangkit lagi isu. Saya sebut tadi Felda, yang sekarang riuh di kawasan Felda, dia terangkan. Kalau gaji minimum. Soal stability. Itu saja isu ini baru bangkitkan. Jadi saya harap, saudara, di Johor, buatlah segi kejutan. Saya tengok memang peringkat awal nampak cool. Tapi sekarang dah mula. Orang datang susah payah, datang dengar, setengah dekat nak ikut SOP, kemudian SOP satu lagi dekat warung. Jadi saya minta SPR kira di sini je, 100 orang. Kalau kira lebih tu macam Piramli kata lah. Jadi saya harap kita buat keputusan yang baik. Baik, itu masalah dia. Orang kata Pakatan Harapan, ya saya akui 22 bulan dan tidak semuanya sempurna. Ada beberapa kelemahan dan kita tak pernah nafikan. Ya. Tetapi dalam 22 bulan itulah yang menyebabkan tindakan mampu diambil untuk hentikan gejala rasuah besar. Kalau tidak, tak ada harapan orang itu boleh didakwa ke mahkamah. Itu bagi saya soal integriti, soal good governance sangat penting dalam kerajaan. Ya. Kalau dikatakan mereka baik, pertumbuhan baik, masalah baik, banyak yang masih teruk dan terus dijalankan. Termasuk yang Wan Eng sebut tadi tentang undang-undang baru ni. SOP, langgar SOP. Dan saya nak bagi tahu pendirian kita Pakatan Harapan seperti mana anti-hopping law, kalau dia tak buat, batal persefahaman. Ya. Malah dia dah bagi tahu nak bentang minggu ini. Sekarang saya dengar minggu ini hari Jumaat baru mesyuarat kabinet. Jadi kita bagi, kalau dia boleh umum bagi Jumaat atau hari Sabtu. Kalau tidak, kita harus terberi notis tentang pembatalan memorandum persefahaman. Keduanya yang kita sebut, ada orang kata memorandum persefahaman ni kita dapat kena banyak peruntukan kita dapat peribadi. Saya nak tanya, saya tak tahu, saya tak dapat. Tak tahu kalau dia bagi cara sulit kat Mak Sabung dengan Kuan Ing. Tak ada. Yang ada peruntukan untuk rakyat. Itu ditambah. Memorandum persefahaman itu yang digunakan oleh beberapa kalangan. Yang saya rasa memang desperate sikit. Attack apa? Apa yang kita ambil? Apa dia? Yang utama dalam memorandum itu. 45 bilion untuk selesai masalah COVID. Mana datang kepada kita? Untuk doktor, untuk nurses, untuk barisan hadapan, kemudahan hospital, lab, makmal, itu. Dan harga vaksin. Itu yang kita luluskan. Syarat. Nak sign, approve ini. 10 bilion ringgit untuk orang miskin. Peruntukan untuk SMEs. Reform select committees di parlimen. Undi 18 itu PH tetapkan mesti dimasukkan dalam memorandum. Mesti lulus di parlimen sebelum Disember. Itu memorandum persefahaman Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Kalau tidak ada itu, belum lulus undi 18. Jadi orang yang undi 18 jangan lupa, itu jasa Pakatan Harapan. Kalau tidak, tak masuk. Dan sekarang anti-hopping law. Oh, ada peruntukan.
kawasan-kawasan parlimen. Apa yang anehnya? Semua negara demokratik begitu rupa. Ada peruntukan kawasan parlimen masing-masing. Bukan peruntukan pribadi. Yang dapat pribadi saya saja. Goying tak dapat. Jangan dia komplain. Dia offer kepada saya untuk naik taraf ketua pembangkang. Pejabat saya terima. Pun pejabat sama juga, tak tebih pun. Staff saya terima. Tapi tak lantik sampai sekarang. Janji UMNO ni tipu daripada dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Dia ingat nak suruh saya tulis surat, tak payah. Staff yang dia bagi 4 bulan yang lalu sampai sekarang belum makin dulu lagi. Saya peduli ke? Apa aku peduli? Ya. Tak ada staff, kita cari volunteer. Ini perjuangan rakyat, saudara. Kemudian dia bagi allowance kerakyatan 14,000 sebulan. Allowance bulanan 12,000 sebulan. Allowance baju sejuk, musim sejuk, baju musim sejuk 4,000. Campur 50,000 sebulan dia bagi. Kalau saudara terima tak? Betul. Kalau kata tak terima, bohong. Tapi saya bincang dengan Mak Sabu, dengan Guaing. Saya kata, kalau saya terima, saya datang ke Johor kempen. Dia kata, Anwar, kamu sama aja lah. Dapat 50,000 masuk poket. Jadi saya beritahu ke Ismail, allowance saya tolak. 50,000 sebulan. 50,000 ringgit sebulan, bukan setahun. Jadi bila fikir-fikir menyesal juga. Kemudian balik tanya Aziza. Aziza, bagi tahu ke Aziza, abang surat tadi dengan PMI. Dia offer lah kita 50,000 ringgit sebulan. Jadi Aziza tanya, jadi abang kata apa? Abang terpaksa tolak. Tengok bini aku jawab apa? Alhamdulillah. Yang tu kan sayang main. Kita tolak. Sebab saya tak mau dikaitkan seperti mana pemimpin-pemimpin UMNO dan MCA, MIC ni. Dan sekarang PAS dalam sama juga. Ya. Ini yang ini isu pokok bagi kita, saudara. Good governance, integrity. Dan mesti lawan rasuah habis-habisan. Tetapi bukan saja UMNO, tengok MCA, cara dia jaja orang rasuah, saya kan. MCA, MIC itu tak apalah, memanglah kerja dia berdulu. Saya tak heran, tapi MCA berlebih betul. Jaja, yes. Bawa ke Cina-Cina, sokong. Ni Amanda ni. At least you work on some basic principles lah, come on. Nyata, kalau bukan allegation of corruption, ini sudah diputuskan. Kalau MIC, saya ingat dia mengikut tradisi lama. Saya selalu cerita dulu, masa saya pemangku Perdana Menteri dulu, mana saya chair dan buat apa-apa peraturan undang-undang. Saya buat paper number 6, this is a proposed law on this. Saya express sikit. Itu Sri, YB. Seorang tuan katakan, no need to explain. We support you 100%. Saya kata, okey lah, thank you, itu Sri. Saya sebut pula. Sri, listen first. Baiklah saya explain dulu. No, we know. Every time you open your mouth, it's like gold coming out. Ya, macam tu tak apa kau generasi dulu. Sudahlah. Sekarang ini orang dah lebih cerdas, dah fikir. Ya, sebab tu kalau undang-undang kesihatan yang baru nak bentang, kita bangkang. Dia pegang gold coming out, tak ada, no gold. Racun, poison aneh. Jadi mudah-mudahan kita faham. Jadi saya akhiri dengan harapan untuk di Johor ini, bagilah sokongan pada calon-calon Pakatan Harapan dan bagi kejutan. Kalau rakyat sedar dan bangkit, ia akan membatalkan rencana dan muslihat mereka. Saya yakin, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.